Okey pelajar, kali ini pelajar akan mempelajari unit 9.3 sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Okey, dalam jadual ini telah ditunjuk jenis-jenis sisi 4 dan sifat geometri. Ada 6 jenis sisi 4 Okey, ini yang page yang pertama. Kita pergi tengok page yang kedua. Ada 6 Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah segi 4 tepat. Okey, bilangan paksi simetri 2. Paksi simetri ni cikgu dah ajar dalam video sebelum ini. Kamu boleh rujuk semula. Okey, pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Kamu jumpa perkataan selari ni. Apa itu selari? Okey, selari ni ialah apabila dia kata kat sini sisi sama panjang dan selari. Okey, sisi atas dengan sisi bawah kita katakan selari apabila jarak dia sentiasa sama hujung ke hujung. Jarak dia sentiasa sama. Apabila kita sambungkan garis tersebut, jarak dia masih juga sama. Itu kita panggil selari. Okey. Kita tengok pula ciri yang kedua, semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Okey, tengok dekat simbol kotak kecil ni. Simbol kotak kecil menunjukkan sudut tersebut ialah 90 darjah. Okey, perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, apa itu perpenjuru? Perpenjuru ialah garis lurus yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Okey, cikgu tukar warna pen. Okey, maksudnya ni perpenjuru. Ni bucu kan? Okey, ni bucu. Kita sambungkan dengan bucu yang bertentangan. Ni bucu. Ini garis perpenjuru lah yang cikgu tengah buat ni. Okey, yang ini bucu kan? Sekejap. Okey, ini bucu. Yang ini pun bucu. Kita sambungkan bucu yang bertentangan. Itu adalah perpenjuru. Okey. Kita tengok pula segi 4 sama. Segi 4 sama, paksi simetri dia 4. Semua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi adalah selari. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi apa itu selari. Okey, semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang. Okey, maklumat-maklumat ni kamu kena tahulah. Okey, apa maksud membahagi dua sama serenjang? Maksudnya apabila kita bahagi dua, ni perpenjuru ni bucu, ni bucu. Apabila kita sambungkan jadi perpenjuru. Maksudnya sudut di sini dengan sudut di sini akan jadi sama. Sudut dia sama. Jadi kamu kena, tak apa, nanti kita tengok sikit-sikit kamu akan dapat. Okey, segi 4 selari. Ini segi 4 selari. Bilangan paksi simetri tiada. Okey, sudut bertentangan adalah sama. Kalau kamu tengok, okey. Ini tips tips dan memang kamu akan tengok tips ni. Kamu akan gunakan sepanjang masa apabila bertemu dengan segi 4 selari atau apa-apa yang selari. Okey, tengok pada anak panah tu. Simbol anak panah, tanda anak panah tu. Okey, tanda anak panah itu menunjukkan garis tersebut selari. Okey, garis atas selari dengan garis bawah. Okey, tengok pula tanda anak panah 2 ni. Maksudnya garis sebelah kiri, garis sebelah kiri sama dengan garis sebelah kanan. Itu maksud dia Kalau next time kalau nampak ada simbol anak panah kecil ni, maksudnya garis tu adalah selari. Okey. Sudut bertentangan adalah sama. Okey, dalam segi 4 selari sudut ni sama dengan sudut yang bertentangan. Sudut yang ni pula sama dengan sudut yang bertentangan. Seterusnya kita pergi muka surat yang seterusnya ialah rhombus. Rhombus, kalau kamu tengok dekat situ, rhombus
Paksi simetri dia 2, semua sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, ini ada garis atas ni selari dengan garis bawah, garis kiri selari dengan garis kanan. Sudut bertentangan adalah sama. Okey, sudut yang ini sentiasa sama dengan sudut di atas, sudut yang ini sentiasa sama dengan sudut yang bertentangan. Okey, perpenjuru membahagi dua sama serenjang satu sama lain. Okey. Kan cikgu dah ajarkan perpenjuru ini perpenjuru yang bertentangan ialah perpenjuru apabila disambungkan dia jadi garis perpenjuru. Okey. Bila dia kata perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain, maksudnya sudut di sebelah sama dengan sudut sudut di atas ni sama dengan sudut di bawah. Sudut yang bertentangan ni sama kan? Okey, ni perpenjuru. Sudut di kiri sama dengan sudut di kanan. Okey, kita tengok pula trapezium. Trapezium, ini tips ya. Ini maksudnya apa? Garis atas dan bawah selari. Okey, paksi simetri tiada hanya satu pasangan sisi bertentangan yang selari. See? Kan? Kita tengok pula lelayang. Okey, lelayang. Kalau tengok dekat sini, dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Okey, kamu jangan lupa dalam melihat sisi 4 ni, okey, kamu jangan lupa dengan, okey, cikgu tunjukkan Okey ni. Apa tanda tu? Tanda garis kecil tu maksudnya kedua-dua garisan tu adalah sama panjang. Okey, apa tanda tu? Garis kecil tu. Kedua-dua garisan tu adalah sama panjang. Okey, macam ni. Cikgu tunjukkan dekat kamu ya. Dalam sisi 4, okey, dia ada okey, dalam sisi 4, okey, yang pertama tanda selari dia macam ni. Okey, kalau ada dua garis selari, dia ada dua tanda macam tu. Okey, okey, yang kedua dia ada tanda ni. Maksudnya sama panjang. Jadi kamu kena faham yang itu. Okey? Okey, jadi lelayang kalau kamu tengok situ dia tak ada garis anak panah, maksudnya tak ada garis yang selari. Dia cuma hanya ada tanda garis kecil. Maksudnya garis-garis tersebut adalah sama panjang. Okey, kita pergi kepada paksi simetri, dia hanya ada satu. Kalau tengok dekat sini, dah tulis garis putus-putus itu adalah garis paksi simetri. Okey, mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Okey. Nah, ni sudut yang cikgu tanda ni sama dengan sudut yang bertentangan dia ya. Okey, satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Okey. Maksudnya perpenjuru ini dan perpenjuru ini dia bahagi dua sama serenjang. Okey. Nah, seterusnya satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, membahagi dua sama sudut. Inilah dia. Sudut ni dia bahagi dua sama sudut. Okey yang ni pun sama, dia membahagi dua sama sudut. Maksudnya sudut tu okey macam ni Maksudnya apabila dia bahagi dua, sudut A sama dengan sudut B. Itu maksud dia Okey.